Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين أما بعد. Jadi Alhamdulillah, pada kita mengambil makanan sedikit, dah kita sambung balik untuk sesi yang kedua insya-Allah, sambil santai-santai dengan hujan gerimis yang turun membasahi bumi Indra Mahkota. Dan insya-Allah kita sambung pembacaan tafsir kita pada berkaitan dengan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin boleh sambung. Ya, insya-Allah. Pada saat itu Abu Bakar sempat ketakutan dan khawatir jika keberadaan mereka di dalam gua terlihat oleh rombongan pengejar sehingga mereka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menenangkan dan meneguhkannya dengan bersabda, Ya Abu Bakr, ma dhunnuka bithnaini lillahi uthalithuhuma. Hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan Allah adalah yang ketiga? Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Okey, dalam peristiwa ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan fitrah ataupun naluri yang Allah Ta'ala buat secara semula jadi dalam manusia sebagai ujian, kan? Jadi Allah Ta'ala sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Dan kami sungguh-sungguh akan menguji kamu yang pertama dengan rasa takut. Jadi takut ini dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Nampak? Jadi takut yang pertama kita bincang dulu. Ada takut yang bersifat atifi. Kita ingatlah kita bincang. Ada takut yang bersifat semula jadi. Ada kasih sayang yang bersifat semula jadi yang tersebut tadi tu. Nah, ada takut yang bersifat akli. Akli maksudnya kita kena fikir tinggi sikit. Jadi Abu Bakar As-Siddiq saat mana ketika mana dia takut itu atifah, iaitu kebiasaan yang ada bagi manusia normal. Bila diancam memang takutlah. Lalu bila Nabi tenangkan dengan janji, nampak ni di sini iman. Nabi kata Allah Ta'ala sedang bersama dengan kita, sedang membantu kita. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, Tuhan yang ketiga. Maksudnya Tuhan sedang membantu kita. Terus tenang. Sebab apa? Dah ada peningkatan daripada takut yang bersifat atifah kepada takut yang sebenarnya serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi ketakutan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian untuk itu Allah berfirman, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada kami, yakni dukungan dan pertolongannya kepada Rasulullah SAW. Menurut pendapat yang masyhur, tapi ada juga yang menyebutkan dukungan itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lain bahwasanya mereka berkata kerana Rasulullah SAW senantiasa disertai perasaan tenang, dan ini tidak bertentangan dengan pembaharuan rasa tenang terutama dalam situasi seperti itu. Untuk itu Allah berfirman dan Allah membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, yakni dari bangsa malaikat. Okey, jadi disebutkan dalam ayat Quran ni fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangannya, itu ketenangan Allah, alaihi, ke atasnya. Ke atas siapanya tu? Ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Pandangan yang masyhur mengatakan apa dia? Dia kata adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan ketenangan itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kata tidak perlu dah turun ketenangan kepada Nabi, sebab Nabi memang tenang. Orang yang memiliki keimanan yang teguh, yang sentiasa merasa bersama-sama dengan Allah, Nabi dah. Jadi
ketenangan yang alaihi, ketenangan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan bersesuaian ketika itu yang gementar siapa ya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menurut pandangan yang masyhur. Okey, kemudian dia kata, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah lah yang tinggi. Ibnu Abbas berkata tentang bahagian ayat ini, yang dimaksudkan dengan kalimat seruan orang-orang kafir adalah kesyirikan, sedangkan dimaksudkan kalimat seruan Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Okey, apakah dimaksud kalimah? Kalimah maknanya ayat. Ini dipanggil isti'arah dalam bahasa Arab, iaitu menyebutkan satu istilah tetapi yang dimaksudkan dengan makna yang berkait. Makna yang berkait. Disebutkan Allah Ta'ala menjadikan perkataan orang kafir. Apa benda perkataan orang kafir? Orang kafir tanya khabar kita, Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum pula dah. Dua apa khabar? Adakah itu yang dimaksudkan perkataan orang kafir? Bukan itu. Kalimatal ladzina kafaru sufla, dengan maksud syirik. Jadi kita boleh tanda situlah. Ibnu Abbas sebut apa maksud kalimatal ladzina kafaru sufla, yakni asyirku as-sufla. Allah Ta'ala wa ja'ala syirka sufla, Tuhan menjadikan kalimah syirik, iaitu seruan syirik dan segala seruan-seruan yang membawa ke arahnya, berada di bawah. Iaitu syirik dan seruan yang berada ke bawah, yang mendorong untuk ke arah syirik, semua duduk di bawah. Wa kalimatullah, dengan maksud la ilaha illallah, seruan untuk menegakkan la ilaha illallah itu yang tertinggi. Ini menjadi sunnatullah yang Tuhan tetapkan. Mana-mana orang hak bawa benda-benda yang syirik ataupun ke arah yang merosakkan agama Allah Ta'ala, Tuhan akan letak dia di bawah. Cuma cara macam mana serah pada Allah. Mana-mana orang yang bawa kebaikan, walaupun mata manusia nampak macam hina pada permulaannya, Allah Ta'ala tetap akan angkat. Allah Ta'ala tetap akan angkat. Kemudian dia katakan, disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang kerana keberanian, berperang kerana kesombongan, dan berperang kerana ingin dipuji orang lain, manakah yang termasuk di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Okey, ini berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan arahan berperang. Jadi disebutkan dalam hadis ni, dipetik Ibnu Abbas memetikkan sebuah hadis daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini merupakan diplomat yang mendamaikan antara kelompok Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam peristiwa tahkim salah seorang. Ada seorang lagi, saya lupa nama apa. Yang mana beliau ini, di antara kelebihan beliau selain daripada pandai berdiplomasi, dia juga diberikan kelunakan suara. Disebut dalam hadis, laqad u'tiya Abu Musa mizmaran min mazamiri Abi Daud, diberikan satu seruling daripada seruling-seruling Nabi Daud kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, belajar tauhid, akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Pelopor ataupun pengasas kepada metod. Metod Al-Asy'ariyah namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari merupakan cicit kepada Abu Musa Al-Asy'ari, iaitu cicit kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dia kata, dia tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah dia orang yang berperang yang dikira dia ni berperang atas jalan Allah Ta'ala? Ada orang perang kerana berani. Dia ni orang berani, nak suruh orang tengok dia tu berani. Ada orang perang kerana sombong. Dia nak tunjuk yang dia ni power pada orang. Ada orang biasa gitu kan? Ada orang berperang kerana nak dipuji oleh orang lain. Nak dipuji, dia ni berkorban gini-gini. Hak mana yang di jalan Allah Ta'ala? Man qatala, dia ada beza antara qatala dengan qatala. Kalau qatala dengan maksud bunuh, kalau qatala, perkataan qatala, dia punya present tense dia yaqtulu, fi'il mudhari'. Kalau qatala, dia punya mudhari' dia fi'il mudhari' yuqatilu. Qatala maknanya bunuh. Qatala saling, bunuh membunuh.
membunuh. Apa makna saling bunuh membunuh? Berperang. Macam perkataan sabaqa. Kataan sabaqa. Sabaqa maksudnya mendahulu. Sabaqahu, saya mendahului dia, sebagai contoh. Kalau sabaqa ni dia punya kata past tense ataupun fa'il madhi, kan? Sabaqa dia diambil bermaksud saling dahulu, mendahului. Dia punya kata akar sabaqa ini daripada perkataan, kata akar, kata dasar daripada perkataan musabaqah. Kalau yang ni dia punya kata dasar dia qatala yuqatilu muqatalah. Nampak? Muqatalah sama kan? Dia punya timbangan muqatalah, musabaqah. Musabaqah hafazan al-Quran. Nampak? Panggil musabaqah, betul? Saling dahulu mendahului. Maksudnya pertandingan lah. Itu dipanggil musabaqah. Jadi dia kata man qatala, siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan tujuan supaya kalimah Allah Ta'ala. Apa maksud kalimah Allah? Supaya tertegaknya hukum Allah, supaya tertegaknya undang-undang Allah. Maka dialah hak duduk fi sabilillah, dimaksudkan fi sabilillah. Jadi kita fahamlah dekat sini orang yang saling perang memerangi. Okey, ingat bila sebut qatala tak mesti mati. Saling berusaha. Qatala tak mesti mati, maknanya kata memerangi, kan? Okey. Kemudian dan firman-Nya, dan Allah Maha Perkasa, yakni dalam tuntutan dan pertolongannya, hukum perlindungannya, tidak dikecewakan orang yang bersandar di pintunya dan orang yang bernaung di bawah syariatnya. Hakimun dan Maha bijaksana dalam ucapan dan perbuatannya. Okey, jadi menjadi sifat manusia. Manusia ni lemah. Fitrah yang Allah Ta'ala buat pada manusia, dia nak cari tempat bersandar. Betul? Sebab tu manusia dia suka bersandar pada kedudukan. Dia suka bersandar kepada keturunan. Dia suka bersandar kepada harta benda. Sebab apa? Sebab sandaran-sandaran itu dilihat oleh mata manusia kukuh. Dilihat oleh mata kasar manusia yang banyak menipunya sebagai kukuh, kan? Tetapi sebab itu Allah Ta'ala tegaskan di sini yang tempat sandaran yang paling kukuh adalah aku, kerana aku adalah Aziz. Aziz yang maha mengukuhkan. Hakim berkait dengan tindakan aku yang paling tepat. Apa? Aziz, tempat sandar paling kukuh. Hakim, tindakan aku yang paling tepat. Sebab apa Allah Ta'ala mention dua nama ni? Sekiranya kamu berada dalam keadaan takut, bersandar pada aku Aziz. Sekiranya kamu nak mempersoalkan tentang kenapa aku suruh berjuang, walaupun kamu lepas balik perang, walaupun kamu tengah letih, kamu ingat aku Hakim. Aku adalah Hakim. Aku yang maha bijaksana dalam menyusun atur program-program kamu. Kamu nak macam ni, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda kamu tak suka, benda yang Allah tetapkan untuk kita. Apa aku kena kerja sini, muda-muda kena kerja kena. Tak, orang muda sekarang kan. Tak, nak senang je kan. Tak, kena marah sikit, nak mengamuk. Contoh kan. Saya cerita di zaman-zaman saya ni. Macam ni rasa. Kena ni tak. Dulu ini atau apa. Tapi kenapa kita tengok mendalam sikit? Kenapa Allah Ta'ala tempatkan aku di sini? Hakim, Tuhan maha bijaksana. Kalau kamu bersabar, kamu tengok kepada hikmah Allah Ta'ala, ada benda Tuhan nak ajar kamu. Cuma sabar dulu, tak kena tahu belaka lagi macam ni. Jadi Tuhan tetap, kamu baru balik perang, kena pergi perang juga. Allah Ta'ala Hakim. Kamu nak mempersoalkan tindakan, kamu ingat perkara itu. Kamu rasa lemah, Tuhan Aziz. Jadi orang yang rasa lemah semangat boleh ucap nama Allah Ta'ala, Ya Aziz. Ya Aziz, Ya Aziz. Dah niat, Ya Allah, mudah-mudahan kau kuatkan aku. Boleh.
Orang yang tak dapat hikmah sebagai ya Allah, apakah hikmah daripada ujian ini? Ya Hakim. Boleh niat macam tu, ya Hakim, ya Hakim, supaya Allah Ta'ala lapangkan hati kita. Ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana, supaya kita nampak apa hikmah di sebalik benda yang berlaku. Kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan mak dia sakit, ayah dia sakit. Masa mak ayah dia sakit tu, pakat balik belaka adik-beradik dah, pakat tolong mak ayah belaka. Rupanya adik-beradik dia balah lama kau main lagi sebelum ni. Hikmah dia apa dia? Allah Ta'ala nak suruh baik. Kalau mak ayah tak balas, tak air lagi, tak ada mak ayah balas, mak ayah tak sakit, pakat tak balik. Punya nak Tuhan nak bagi hikmah. Nampak? Ada aturan-aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nak baca? Okay, infiru tak baca dia. Jadi insyaAllah kita baca sikit ayat infiru khifaf. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-41 kita boleh letakkan tajuk iaitu seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seruan untuk berjihad di jalan Allah taala. Tadi tahrid itu dorongan supaya motivasikan diri. Sekarang ni seruan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Infiru, berangkatlah kamu, yakni bergeraklah kamu untuk berjihad. Khifafan, sama ada kamu dalam keadaan khifaf. Khifaf asal maknanya ringan. Thiqal asal maknanya berat. Apa makna berat dan ringan di sini? Sama ada kamu dalam keadaan cergas ataupun kurang cergas. Kamu semangat ataupun kamu kurang semangat. Kamu kurus ataupun kamu gemuk. Semuanya kena jihad dah. Allah Ta'ala kata dah, secara umum. Infiru khifafan wa thiqalan. Jadi ulama kata khifaf ada dengan makna nasyad, ada dengan makna cergas, dan ada ulama mengatakan khifaf itu dengan makna aqwiya, yakni kuat. Ada ulama mengatakan ringan di situ dengan makna dua. Yang pertama cergas, yang kedua kuat. Jadi kuat ke, awak kuat ke, awak kuruh ke, awak gagah ke, awak katang ke, keluar. Tak lah gitu kan. Thiqal dengan makna tak cergas. Tak. Dia ni kuruh tapi kolesterol tinggi. Macam tu. Tak okay. Jadi panggil thiqal ke tu? Tak. Thiqal. Nah. Jadi sebagai contoh, ataupun orang yang memang lemah. Jadi termasuk juga dalam arahan ayat ini. Nah, sama ada kamu beromo ataupun kamu muda, kamu senang ataupun kamu susah, kamu kaya ataupun kamu miskin. Jadi Allah Ta'ala kata bergeraklah kamu, sama ada kamu senang ataupun kamu susah, berat ataupun tak berat. Wajahidu, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Hendaklah kamu berjihad dengan harta kamu, dengan diri kamu, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum, yang demikian itu, yakni jihad fi sabilillah itu, khairul lakum, terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui apa yang kamu buat. Jadi kita tengok perkataan jahidu. Daripada perkataan, asal daripada perkataan al-juhdu. Daripada perkataan al-juhdu. Al-juhdu maksudnya sungguh, kesungguhan kan. Kalau jahada, yujahidu, dia punya kata arahannya jahid ataupun jahid untuk seorang. Jahid, bersungguhlah kamu. Jahidah, bersungguhlah kamu dua orang. Jahidu, bersungguhlah kamu ramai. Jadi kat sini jahidu kan. Jahidu maksudnya arahan kepada ramai. Jadi perkataan jahidu ni maksudnya saling sungguh bersungguh. Sebab apa? Sebab apa? Perkataan jahidu ni dia punya kata dasar, kata akal. Kita sebut kata akal tadi daripada perkataan mujahadah. Mujahadah. Ni kata akal, mujahadah. Macam ni tadi. Kata akal ni musabaqah, yakni muqatalah kan. Ini kata akal. Kata umbi daripada perkataan mujahadah. Kan selalu kita sebut mujahadah melawan hawa nafsu. Sebab apa tak sebut juhdu? Sebab saling perang memerangi. Saling. Nafsu nak jatuh ke kita, kita nak jatuh ke nafsu. Itu dia panggil saling. Betul perkataan jahadah daripada perkataan mujahadah. Awak serang musuh, musuh serang awak. Nampak? Saling bersungguh-sungguh.
Dia panggil musyarakah dua belah pihak. Boleh jelas kan? Ini daripada perkataan al-juhdu. Mujahada yujahidu. Jadi pejuang dia panggil mujahid. Mujahid. Mujahid orang yang saling berperang, saling bersungguh. Kau ni nak jatuh, kau ni nak jatuh, kan? Okey. Muqatil pun boleh panggil. Muqatil orang yang berperang pun boleh panggil. Mujahid boleh panggil. Dua-dua boleh panggil. Okey. Ada seorang nama perawi hadis, Muqatil bin Hayyan. Ada? Muqatil. Okey. Kemudian dia kata apa dia? Okey bang, boleh baca kamu? Mu'tamir bin Sulaiman berkata dari ayahnya, seorang Hadrami diberitahu bahawa ada sekelompok orang yang berpura-pura sakit dan renta. Lalu berkata, saya tidak berdosa, maka Allah menurunkan infiru khifatan wa thiqala, berangkatlah kamu dengan perasaan ringan ataupun berat. Allah menyerukan keberangkatan yang bersifat menyeluruh bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk untuk memerangi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir Romawi dari kalangan ahli kitab. Allah mewajibkan keberangkatan dalam segala keadaan, kiat dan terpaksa, sulit dan mudah. Ini salah satu daripada sebab nuzul. Tuan-tuan boleh tulis sikit kat buku. Ini sababun nuzul, sebab turun ayat ni. Sebahagian daripada ayat Quran ada sebab turun, dan ini dipanggil salah satu daripada sebab turun ayat ni, iaitu Mu'tamir bin Sulaiman. Ada seorang Hadrami, orang Arab, bila datang arahan perang, dia tak larat lah, rasa nak demam pula dah. Rasa tak sihat je badan dia. Macam main TFD je kan, rasa tak sihat rasa. Jadi bila dia berasa tak sihat gitu, Allah Taala infiru khifafan wa thiqalan. Dah berat ke tak berat, pergi belaka. Ni satu tegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Yang tiga sahabat tertinggal tu Allah Ta'ala maafkanlah. Tetapi lambat juga nak boleh ke maaf tu. Dia takhalluf, terlewat. Ada pun munafik, dia minta izin tak pergi perang. Kita akan jumpa. Jadi ada tiga orang yang kerana dia duduk kira buah tamar dia, nak pergi tapi kait buah. Kait buah siap-siap dulu, prepare boleh-boleh, nak nega pergi. Mesin tu mesin. Tapi yang ni tu pun Nabi tak bertegur. Orang munafik Nabi cakap ni, okey baik, tak ada, tak apa. So Nabi tahu dah perangai, kan? Okey. Kemudian dia kata, Ali bin Zaid berkata dari Anas daripada Abi Talhah, orang-orang tua dan para pemuda, Allah tidak menerima alasan apa pun. Kemudian dia berangkat ke Syam dan berperang hingga gugur menjadi syahid. Okey. Jadi sebahagian daripada sahabat, Abu Talhah dia kata apa dia? Bila turun ayat ini, dia orang ambil secara zahir. Secara zahir ayat. Maksudnya, tua ke muda ke Tuhan suruh belaka. Tetapi sebahagian ulama mengatakan, ayat ini adalah khusus diturunkan kepada orang yang suka beralasan. Dia tu mampu, tapi saja dia panggil ithaqaltum ilal ard, yang tadi tu kita sebut tu. Tasaqul ni, tasaqul tadi tu. Buat-buat berat. Kemampuan ada, kederat ada, tapi buat-buat beban. Tak sedap badan. Dah rasa tak larat rasa ni. Dah biasa okey, hari ni je rasa nak demam. Dah tahu kan. Kuda pun nampak tak apa sihat, beringuh kuda. Contoh kan. Jadi dipanggil tasaqul. Jadi dengan sebab ada orang-orang yang macam ni, sebahagian ulama mengatakan, mufassirin mengatakan, ayat ini sebenarnya nak bagi inzar, peringatan kepada orang macam tu. Tapi tak, sebahagian sahabat yang lain dan sebahagian daripada para tabi'in, sakit-sakit pun keluar. Sebab apa? Bimbang dengan ayat ni. Sebab zahir ayat ni kata infiru khifafan wa thiqalan. Sama ada kamu lemah tak lemah, kamu besar ke kecil ke, kamu kolesterol tak kolesterol, keluar dia. Tu contoh dia lah. Keluar. Maka sebab tu Abu Talhah kata Allah tak terima apa-apa alasan. Sama ada kita menang ataupun kita syahid. Ni hak je ni. Tak banyak cakap, tak banyak soal. Buat je benda yang Allah Taala suruh. Okey, seterusnya. Al-Awfi berkata dari Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah ini, berangkatlah kamu dengan keadaan perasaan ringan ataupun berat, berangkatlah kamu dalam keadaan giat atau malas. Begitu juga yang dikatakan oleh Qatadah. Okey.
Jadi dua orang mufassir menafsirkan. Yang pertama Al-Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Apakah tafsiran tentang khifaf? Khifaf daripada perkataan khafif, yakni ringan. Thiqal daripada perkataan thaqil, yakni berat. Apa maksud berat ringan? Bukan timbangan kita dah sebut tadi. Berat merujuk kepada apa dia? Perasaan berat. Dah. Ringan merujuk kepada perasaan semangat. Ringan merujuk kepada perasaan semangat. Jadi penafsirannya daripada siapa? Daripada Ibnu Abbas, dan tafsiran ini dipersetujui juga oleh Qatadah. Qatadah namanya Qatadah bin Abi Di'amah. Qatadah bin Abi Di'amah, seorang kibarut tabi'in. Jadi dua. Jadi perkataan khifaf tadi dengan maksud semangat dengan tak semangat. Itu makna dia. Ya. Okey. Terus Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid dalam menafsirkan ayat ini. Mujahid bin Jabar, anak murid kepada Ibnu Abbas. Di antara kami ada yang merasa berat, memiliki keperluan, memiliki pekerjaan yang sangat menguntungkan, memiliki kesibukan, dan ada yang urusannya dimudahkan. Maka Allah menurunkan firman-Nya dan tidak menerima alasan apapun untuk tidak berangkat. Khifafan wa thiqalan, dengan rasa ringan ataupun berat, yakni situasi yang mereka alami saat itu. Ini semua termasuk dalam konsekuensi dari keumuman ayat ini. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Okey, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, dia ini di antara kaedah yang digunakan oleh Ibnu Katsir ketika mana dia mentarjih ataupun memilih pandangan yang paling kuat. Dia memilih pandangan yang paling kuat. Dia kadang-kadang dia kata pandangan inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi kata para ulama yang kaji tentang metod Ibnu Katsir ni, di antara cara yang biasa Ibnu Katsir guna kalau dia setuju dengan satu-satu pandangan tu ataupun dia lebih cenderung, dia akan kata inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi pandangan yang kedua mengatakan khifaf dengan makna keadaan ataupun situasi yang ada pada seseorang. Kadang-kadang ada je orang memang semangat, tapi situasi mengekang ni. Dia semangat nak pergi jihad, tapi situasi mengekang ni menyebabkan dia tu payah nak keluar. Ada orang dalam keadaan semangat, tetapi situasi tidak mengekang, maka dia dikira sebagai khafif ataupun khifaf, kan? Jadi dua keadaan. Jadi menurut tafsiran yang kedua dia kata berkait dengan keadaan, tetapi dua-duanya penafsiran ini diterima oleh para ulama. Yang pertama, khifaf ditafsirkan dengan semangat, tak semangat. Yang kedua ditafsirkan dengan situasi. Situasi yang mengekang. Okey. Jadi awak kekang ke tak kekang ke, semangat ke tak semangat, umum ayat dia kata keluar. Keluar berjihad. Okey. Kemudian dia kata firman-Nya, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, yakni hal ini lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat, kerana yang kamu infakkan hanya sedikit, akan tetapi yang kamu dapatkan daripada rampasan perang sangat banyak, ditambah dengan kemuliaan yang akan kamu dapatkan di akhirat. Untuk itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Okey, sebab tu kalau kita tengok daripada ayat ini, dia antara pasak yang utama kita kena tanam dalam diri kita rukun iman, iaitu al-imanu bil yaumil akhir. Siapa yang tidak ada keimanan dengan hari akhirat, maka dia tidak akan nampak hikmah Allah Subhanahu Wa Taala atas segala perbuatan. Allah Taala kata, kamu berjihad di jalan Allah dengan harta kamu dan diri kamu, itu yang lebih baik untuk kamu. Kalau mata manusia menengok dengan satu mata, yakni mata Dajjal, kita umpamakan mata Dajjal. Dajjal je kita tengok dengan satu mata, yakni mata dunia. Tidak ada apa-apa kebaikan dalam peperangan. Sebab apa? Peperangan membawa kepada mati. Betul?
Membawa kepada mati. Harta yang kita ada pun tidak boleh dimanfaatkan dan tidak ada penambahan harta. Tapi Allah Ta'ala ajar kita tengok dengan satu lagi mata. Tuhan bagi kita dua butir mata. Mata satu mata dunia, mata satu lagi mata iman. Kamu tengok dengan mata iman, kamu kena al-imanu bil yaumil akhir. Apa yang kamu infakkan, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan sedikit. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan sedikit pun. Jadi banyak ni kamu infak, beribu kali ganda lagi Allah Ta'ala kembangkan invest kamu tu di akhirat pula. Berkembang kan? Jadi kita bercakap dalam pelaburan dunia, pelaburan akhirat, orang yang infak diri dia, yang pertama, kalau dia menang atas muka bumi, Tuhan beri harta benda dia. Dalam peperangan Hunain Allah Ta'ala tunjuk dah, perang, infak sebahagian harta, hak mari lagi banyak atas muka bumi pun Allah Ta'ala tunjuk. Mati esok, Tuhan lipat kali gandakan lagi. Cumanya sebelum dapat tu, Tuhan pagarkan dengan kesulitan tu. Allah Ta'ala letak pagar dia sulit. Awak tengok rugi. Mata kita tengok kata rugi. Jadi kena ada dua mata. Yang pertama mata dunia, yang kedua mata iman. Dan kena balance. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu ini umat pertengahan, umat yang mampu mengimbangi dunia dan juga akhirat. Kamu ada dua mata, mata dunia dan juga mata akhirat. Okey, kemudian okey, Allah Ta'ala kata apa dia? Tengok, saya tak baca tadi. Lau kana 'aradan. Ini saya tak tafsir lagi tadi kan. Okey. Lau sekiranya kana 'aradan, sekiranya perjalanan kamu ataupun seruan yang kamu nak ajak orang itu qariban, pendek, wasafaran, dan jalan permusafiran kamu itu mudah, lattaba'uka, nescaya mereka akan ikut kamu. Walakin, akan tetapi, istidrak, Tuhan kata akan tetapi, ba'udat, jauh, alaihimus syuqqah, dan disusuli dengan liku-liku dan juga ujian. Wasayahlifuna billah, disebut mereka pasti akan bersumpah dengan nama Allah. Allah Ta'ala kata, kalau kamu cakap dengan orang munafik ni, sebab itu surah ini dinamakan suratul Bara'ah, pembebasan, dan dinamakan juga dengan suratul Fadhihah, surah pembongkaran. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi dalam sebuah athar, Nabi SAW tidak tahu secara detail bagaimana sifat orang munafik, melainkan setelah diturunkan surah At-Taubah. Ini dalam satu riwayat yang mauquf daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Nabi, Allah Ta'ala sebut satu penyakit. Macam mana kamu nak kenal penyakit pokok munafik ni? Hak mengaku Islam. Wasayahlifuna billah, mereka pasti akan sumpah dengan nama Allah. Lawis tata'na, kalau kami sanggup, tentulah kami, kalau kami mampu, mesti kami akan keluar bersama dengan kamu wahai Rasulullah, kalau kami mampu. Yuhlikuna anfusahum, hakikatnya mereka sedang membinasakan diri mereka sendiri. Mereka tak mau keluar jihad tu bukan binasakan Allah, bukan binasakan Nabi, mereka binasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, Allah Ta'ala tahu sesungguhnya mereka itu benar-benarlah pembohong. Lam yang ada dekat perkataan lakadzibun itu dipanggil lamul muzahlaqah, dengan maksud lam penguat. Inna tu penguat dah. Innahum, sesungguhnya, lakadzibun, sesungguhnya mereka itu benar-benar. Dua kali Tuhan berbohong. Sesungguhnya mereka itu benar-benarlah pembohong, lawak. Kalau dia cakap bohong, nipu. Ini Allah Ta'ala sebut tentang sebahagian ciri-ciri mereka. Okey. Kemudian, jom sila. Yang mana? Ibnu Abbas. Yang tadi saya Ibnu Amal saya Ibnu Umar bin Abbas ada saya pernah baca sebelum ni Ibnu Abbas lah. Kenyataan daripada Ibnu Abbas. Okey. Allah berfirman seraya mencela orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Mereka tinggal di tempatnya setelah mereka meminta izin kepada Nabi SAW dengan menampakkan bahawa mereka termasuk orang-orang yang berhak
berhak mendapatkan keringanan padahal mereka tidak seperti itu. Mutasaqil, istilahnya mutasaqilun, orang yang buat-buat, tak boleh, Nabi memang payah, masyaqqah, ada payah. Kau lepas. Okey. Kemudian Allah berfirman, kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh. Ibn Abbas berkata, harta rampasan yang mudah diperoleh. Aradan qariban, menurut Sayyiduna Ibnu Abbas, dengan makna apa dia? Dengan maksud harta rampasan, dengan maksud mata'an minad dunya qariban sahlul ma'khadh, iaitu barang-barang dunia yang mudah untuk didapati, ataupun manfaat dunia. Jadi kalau sebab manfaat dunia ni, mata manusia mudah nampak manfaat dunia. Mata iman, dia orang tak ada mata iman, buta. Bila buta mata iman, macam mana nak nampak? Nak nampak laba akhirat tak nampak. Jadi kalau benda tu dekat, mudah, dia orang dah akan ikut. Jadi maksudnya harta rampasan. Kemudian terusnya firman Allah, dan perjalanan yang tidak berapa jauh, yang dekat, nescaya mereka akan mengikutimu, yakni mereka akan datang bersamamu dalam urusan ini. Akan tetapi tempat yang akan dituju itu terasa amat jauh bagi mereka, yakni perjalanan ke negeri Syam. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, yakni bersumpah kepadamu ketika kamu pulang kepada mereka. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersamamu, yakni jikalau kami tidak berhalangan, tentulah kami berangkat bersamamu. Ba'udat alaihimu syuqqah, 660 kilo 660 kilo dalam keadaan panah dering, ya nak payah, tengah buah-buah ranum pula, bukan senang. Jadi kita ambil manfaat ayat ni dengan kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita lah. Kemudian dia kata apa dia? Allah berfirman, mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi Allah Ta'ala kata, perlakuan mereka ini, mereka yang membinasakan diri mereka sendiri. Sebab itu kita kena faham, ini berkait dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak faham tentang iradah? Boleh saya tulis sikit tentang tauhid. Ini berkait dengan tauhid. Boleh pandang ni. Kita nak cerita dekat mana yang dikatakan ikhtiar ataupun tempat Allah Ta'ala sebut sebagai tempat gantung taklif ataupun dosa pahala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia memiliki sifat qudrah. Dia ada sifat qudrah, iaitu qadir. Kita sebut sebagai Al-Qadir. Allah Ta'ala cipta yang namanya manusia, betul? Manusia. Bila Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta juga pada manusia ini dipanggil iradah. Dipanggil iradah, sifat iradah, ataupun dipanggil kehendak, kan? Kita ada kehendak tak? Kita ada kehendak. Dipanggil sifat iradah kulliyah, al-iradah al-kulliyah, iaitu tabiat iradah. Apakah tabiat iradah ini? Tabiat iradah adalah memilih salah satu daripada dua benda yang berlawanan. Betul? Nak mari kelah, tak ambuh mari kelah. Lagi apa lagi? Nak pergi perang, tak ambuh pergi perang. Siapakah yang ciptakan sifat iradah itu secara tabiat iradah tu? Siapa cipta? Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta tabiat dan kemampuan iradah tu. Kemudian Allah Ta'ala menyerahkan kepada manusia untuk memilih. Boleh jelas? Tak, contohnya tu, Tuhan tahu belum dia pilih apa? Contoh, ada kelah tak ada kelah, dia mari ke tak? Allah Ta'ala tahu ke belum? Tuhan dah tahu dah. Allah Ta'ala dah tahu. Pergi berjihad tak pergi berjihad, Tuhan tahu belum? Tuhan tahu, sebab Allah Ta'ala menciptakan tabiat iradah dia. Tetapi Tuhan tak pilihkan untuk dia. Yang memilihkan secara satu-satu tu adalah Tuhan serahkan pada diri dia. Kalau Tuhan pilihkan dia satu-satu, bermaksud Tuhan paksa dia. Sekali lagi saya ulang, Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala cipta tabiat, sifat iradah dalam diri kita. Apakah peranan iradah? Tabiat iradah ni memilih. Memilih tu Tuhan tak paksa kita, Tuhan serahkan pada diri kita. Kita yang memilih. Tapi apa yang kita nak pilih, Allah Ta'ala tahu ke belum? Allah Ta'ala dah tahu dah.
Kan? Okey, iradah. Daripada iradah ni kita memilih secara juzuk, dia panggil juzuk. Ni pilihan secara juzuk. Juzuk ni apa dia? Pilih nak pergi kenduri, pilih nak pergi perang, pilih nak pergi mana? Nak pergi kelas, pilih nak pergi kelas masak, pilih nak pergi sekolah. Kan? Ni pilih. Okey. Saya nak tanya ibu-ibu ayah-ayah, setiap benda yang kita nak pilih ni berada dalam pengetahuan Allah Ta'ala belum? Dah ada. Sebab tabiat iradah ni siapa cipta? Ahmad Nafis ni aku tahu tabiat iradah dia macam mana. Yang ni aku tahu tabiat iradah dia macam mana. Yang ni aku tahu kemampuan iradah dia macam mana. Tapi Tuhan tak paksa. Tuhan biarkan dia memilih. Ibarat contoh begini. Engineer dia buat motor 1000cc. Dah. Dia buat motor 1000cc, orang minta untuk dipasarkan. Dah. Dia kata mesti ada orang beli. Dia tahu tak akan ada orang ulas minyak sampai 200 km sejam. Dia tahu tak? Engineer tahu dah. Dah. Engineer dah tahu. Mesti ada punya hak ulas 7, 8 ni. Dia kata mesti ada punya. Engineer buat motor. Dia buat motor tu tabiat enjin tu bukan 110cc, 1000cc. Maksudnya berkelajuan tinggi. Yang buat tu adalah engineer. Lalu dipasarkan motor tersebut. Ada orang naik motor tu, sedap pula dia kata. Tak jadi bawa 50-60 gini. Dia peras sampai 170, kena saman ataupun terbabah. Bila terbabah, siapa yang disalahkan pada ketika tu? Siapa yang disalahkan pada ketika tu? Engineer ataupun pembawa motor tersebut? Secara zahir kita akan katakan pembawa motor tersebut. Hakikat sebenar datang daripada siapa? Engineer. Boleh jelas? Jadi samalah juga kita. Allah Ta'ala bagi pilihan, tapi kemampuan memilih tu siapa cipta? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Tuhan ambil kira ni, yang kita pilih secara juzuk. Juzuk ni. Jadi bila kita pilih ni duduk kat mana pilih? Hati. Pilih tidak memberi kesan. Boleh jelas? Pilih tidak memberi apa-apa kesan. Bila kita memilih, Allah Ta'ala jualah yang mengalirkan qudrah, tenaga dalam badan kita. Ni makhluk tak ni, jari-jari kita ni makhluk. Yang mengalirkan tenaga dalam badan kita siapa dia? Allah. Nampak tak lagi? Jadi sebab itu kata para ulama sufi, segala perbuatan itu perbuatan Allah. Boleh jelas? Sebab apa? Segala benda yang berlaku ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah apa dibebankan dengan dosa pahala? Sebab perbuatan tadi bermula dengan pilih. Yalah. Bermula dengan pilih. Sebab tu hadis pertama, ulama-ulama hadis mula dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Pilih itulah hakikatnya usaha kalau kita bincang dalam ilmu tauhid. Kalau kita bincang ilmu tauhid, apa makna usaha dan ikhtiar? Pilih dalam hati. Hakikat yang menggerakkan tubuh hanyalah Allah Ta'ala jua. Jadi sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata yuhlikuna anfusahum. Mereka membinasakan diri mereka dengan apa yang mereka pilih tu. Kan? Apa yang mereka pilih. Okey. Tu berkait dengan ikhtiar. Jadi lepas ni kalau orang cakap bab ikhtiar dalam tauhid, itu makna ikhtiar, iaitu memilih dalam hati. Pilih dalam hati tak bagi kesan. Nak pergi masjid biasa. Allah Ta'ala yang menggerakkan tangan kita, Allah Ta'ala yang menggerakkan kaki kita. Sebab tu kalau kita faham ilmu tauhid, kita tidak ada ruang untuk sombong dengan Allah, untuk sombong dengan manusia. Sebab itu kata para ulama arif billah, antara orang yang tertipu, yang tergelincir zallat, bila mana dia memandang kepada amalan. Dan tasawuf dibincang, dia memandang kepada amalan dia. Bila dia buat amalan, dia rasa dia lebih pada orang. Sehingga sebab amalannya menghijab diri dia daripada memandang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ulama-ulama ajar cara nak khusyuk dalam solat. Macam mana asal nak khusyuk dalam solat? Bila kita faham yang ni tadi, kita niat nak mari masjid, kita sama sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Apa makna taufiq? Taufiq dibincang dengan tauhid. Taufiq ini maksudnya khalqut ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan ketaatan.
Bila kita niat nak pergi masjid, berapa ramai orang niat nak pergi masjid tapi tak boleh pergi masjid? Berapa ramai orang yang duduk rumah di sebelah masjid tak sampai masjid? Sebab apa? Allah Ta'ala tak bagi taufik. Sebab tu bila kita faham isu tauhid, yang mengalirkan jari aku ni Tuhan yang bagi boleh genggam, kaki aku ni Allah Ta'ala yang bagi boleh berjalan, sendi aku ni Tuhan yang patah-patahkan supaya aku boleh bergerak, yang mengalirkan tenaga dalam badan aku adalah Allah. Ulama ajar asas untuk kita khusyuk dalam solat, bila kita boleh mari semayang, kita boleh Allahu Akbar, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana engkau mengalirkan kudrah dalam tubuh aku pada benda yang baik. Terima kasih Allah. Terima kasih boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Allah boleh baca satu ayat daripada Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Terima kasih Allah boleh baca dua ayat daripada Fatihah. Sentiasa hamdalah, maknanya mengingat dalam hati dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan istighfar, mohon ampun dalam hati dia. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada orang kata syarat nak khusyuk semayang kena faham maksud. Tak mesti. Tak mesti. Saya tak cover korang, saya cover ke diri saya sendiri. Daripada mula baca Fatihah sampai ke akhir, saya faham maksud, tapi belum tentu khusyuk. Khusyuk adalah kerendahan hati orang di hadapan Allah, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada orang yang dia nak. Boleh jadi seorang orang yang berumur tak kerti bahasa Arab jauh lebih khusyuk daripada Ustaz Hafiz semayang. Sebab itu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di antara orang yang khusyuk macam mana? Orang yang rendah hati di hadapan Allah. Dia boleh geraknya Allah. Aku boleh rokok Allah. Aku boleh angkat jari Allah. Allah pulang ke Allah Ta'ala. Dah semua pulang pada Allah Ta'ala. Aku hanya memilih. Pilihan aku pun Tuhan yang ciptakan iradah aku. Jadi ini di antara asas kata para ulama untuk awak mendidik khusyuk, rendah hati. Orang yang faham makna membantu, tapi tak mesti faham makna khusyuk, tak mesti. Nah, jadi itu di antara benda yang disebut berkait dengan af'al. Sebab tu kalau belajar dalam wahdaniyah, kita akan jumpa perbahasan wahdatul af'al. Dan Ustaz Razak akan sebut pasal wahdatul af'al. Okey, kemudian dia kata apa lagi situ? Ada ayat yang sambung pada 43. Afallah. Okey, itu tak baca dia. Okey. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Afallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan engkau wahai Muhammad. Ini maksudnya satu pengharapan yang Allah Ta'ala satu ruang kemaafan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Sebab apa? Dalam ayat ni tuan-tuan, Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada orang munafik tak keluar berjihad sebelum datang arahan daripada Allah. Ni ijtihad pandangan Nabi. Maka di sini Allah Ta'ala tegur, sepatutnya masa keluar jihad tu suruh di belakang. Kamu akan dapat tengok macam mana perangai orang munafik. Maksudnya nampak secara zahirnya macam tu. Tak, secara zahirnya macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata afallah. Tak apalah kamu dah buat, Allah Ta'ala memaafkan kamu di atas perbuatan kamu. Nabi tak buat dosa, tapi Nabi berijtihad, memberikan pandangan. Nabi kata, orang munafik kata, Nabi malah bahasa orang munafik. Nabi tahu dah orang munafik suka bagi alasan. Jadi Nabi kata tak apa, okey kita nak minta duduk. Jadi Nabi memberi keizinan untuk tidak pergi berjihad sebelum datang arahan daripada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut apa dia? Infiru khifafan wa thiqalan. Sepatutnya semua kena pergi. Masa tu boleh tengok gelagak masing-masing. Gelagak masing-masing masa tu boleh tengok. Tapi Allah Ta'ala kata tak apa. Allah Ta'ala telah memaafkan kamu. Lima adinta lahum. Kenapa kamu mengizinkan mereka? Sepatutnya tak payah izin lagi lah. Tak payah izin lagi kepada orang-orang munafik, sehingga mana nyata bagi kamu orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Kamu akan dapat tengok Muhammad bagaimana karakter dia. Karakter orang yang sungguh-sungguh nak tolong kamu, dan karakter orang yang nak lari daripada perjuangan. Kamu boleh tengok karakter dia macam mana. Kemudian la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billah. Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yakni hari akhirat, tidak akan meminta izin
Tidak akan meminta izin apa dia? Kepadamu wahai Rasulullah untuk tidak berjihad. Untuk tidak berjihad, untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah Ta'ala mengetahui orang yang bertakwa. Yasta'dhinuka daripada perkataan isti'zan, iaitu talabul izni, minta izin. Minta izin. Dalam perkataan bahasa Arab, al-iznu sebagai contoh. Al-iznu daripada perkataan al-iznu, kalau tak ada alif lam ni, daripada perkataan iznun. Kalau kita tambah alif sin ta, jadi istadzana. Alif sin ta di antara maknanya adalah tuntut atau minta. Izin kebenaran. Isti'dzan maksudnya minta kebenaran. Contoh, fahmun, kefahaman. Betul? Fahmun, kefahaman. Kalau kita tambah alif sin ta, jadi istafhama, bermaksud minta faham, minta nak faham. Maksudnya tanya, minta nak faham. Pertanyaan, dia panggil pertanyaan. Minta faham, minta nak faham. Maksudnya apa dia? Sama dengan pertanyaan. Kan kita tanya orang, dek tandah dari mana? Dek tandah buat apa? Kita nak faham kedudukan tandah tu kat mana. Tu dia panggil istifham. Okey. Jadi la yasta'dhinuka, mereka tidak akan minta pada kamu orang-orang beriman ini untuk apa? Untuk tidak berjihad dengan harta mereka, dengan diri mereka. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan sifat ataupun perangai orang-orang bertakwa. Innama dalam bahasa Arab dipanggil adatu hasri. Adatu hasri maksudnya hanya senya. Kita terjemah dia ada dua. Ayat penguatnya ada dua. Yang pertama, sesungguhnya tu kuatlah. Hanya senya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya senya yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala orang yang alim. Alim sungguh. Alim bukan muta'alim, bukan buat-buat alim. Orang yang alim sungguh, kenal sungguh Allah Ta'ala. Hanya senya orang yang takut pada Allah di kalangan ulama. Jadi di sini innama, hanya senya, yasta'dhinuka, yang minta izin akan engkau, kepada engkau wahai Muhammad. Siapa dia? Allazina la yu'minuna billah, mereka-mereka yang tak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Nampak Allah Ta'ala kaitkan iman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kan kita dah cakap kena ada dua mata tadi tu. Mata yang pertama mata dunia, yang mata yang kedua mata akhirat. Jadi sebab tu umat Muhammad adalah umat wasata, pertengahan, yang mampu mengimbangi dua benda. Adapun orang yang akan minta izin dengan kau tak mau pergi jihad ni, dia hanya ada satu mata. Mereka tidak ada mata iman kepada Allah, dan mereka tak ada mata iman kepada hari akhirat. Wartabat qulubuhum, daripada perkataan raibun, dzalikal kitabu la raiba fihi. Wartabat maksudnya ragu-ragu hati mereka, tak yakin. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka selalu bimbang dan sentiasa ragu-ragu. Hidup orang munafik dia tak pernah tenang. Kerja dia nak cari peluang je, kerja dia tak pernah tenang hidup dia. Nak cari sini. Atas muka bumi pun tak tenang, akhirat esok lagi tak tenang. Tak pernah tenang hidup orang munafik. Okey, sila. Kita sambung sikit lagi. Al-Hadi berkata daripada dia berkata, apakah kamu pernah mendengar teguran yang lebih baik dari ini dengan adanya seruan pemberian maaf sebelumnya? Dia berfirman, semoga Allah memaafkanmu mengapa kamu beri izin kepada mereka. Demikian juga yang dikatakan oleh Mawrid al-Ajali dan yang lain. Qatadah berkata, Allah menegurnya seperti yang telah kamu dengar. Kemudian Allah menurunkan dalam surah An-Nur ayat yang membolehkan kepadanya untuk memberi izin kepada orang yang dikendakinya. فَإِذَا بِشَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ.
apabila mereka meminta izin kepada kamu kerana sesuatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki antara mereka. Okey. Ini sedikit teguran Allah Ta'ala. Sebahagian daripada para ulama' mengatakan, sebahagian daripada ulama' ni pandangan minoriti. Dia kata ini dalil Nabi pernah buat dosa. Sebab apa? Allah Ta'ala memaafkan. Kan maaf ni kan dosa, dia kata. Ulama' jumhur menjawab pandangan tu tak tepat. Kebanyakan ulama' menjawab pandangan tu tak tepat. Jawabnya Nabi bersifat dengan ismah. Dan benda hak Nabi buat ini bukannya satu benda yang dosa. Satu benda apa? Satu kesilapan yang tak sampai mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab daripada situ pun Nabi sebenarnya dah kenal gelagat orang munafik. Cumanya Allah Ta'ala kata kalau kamu biar sikit lagi, kamu boleh tengok lagi teruk dia punya gelagat. Jadi memaafkan di sini bukan disusuli dengan dosa, bukan. Cumanya daripada segi tindak tanduk Nabi melakukan sesuatu sebelum arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa Nabi Musa buat? Dia pergi tumbuk. Dia pergi tampar muka kayu putih sampai mati. Jadi sebab itu tamparannya itu tak dikira sebagai dosa. Dosa daripada segi laknat Allah Ta'ala. Dia bunuh tu kan. Pertama hak dia buat tu adalah orang kafir. Adalah penolong, adalah di kalangan orang-orang suruh orang-orang Firaun yang zalim kepada Bani Israel, dan dia memang kafir. Jadi Nabi Musa ambil tindakan sebelum arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tegur juga perbuatan tersebut kan. Okey. Kemudian dia kata apa dia? Ayat tadi An-Nur tadi demikian juga diriwayatkan oleh Atha Al-Khurasani. Okey. Lepas pada tu Allah Ta'ala berikan keizinan umum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Atha. Okey. Kemudian Mujahid berkata, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang yang berkata, mintalah izin kepada Rasulullah SAW. Jika diizinkan oleh beliau, maka tinggallah, dan jika tidak diizinkan, maka tinggallah. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, hingga jelas bagi kamu orang yang jujur, yakni dalam mengemukakan alasan, dan jika kamu mengetahui orang-orang yang dusta. Okey, apa makna tinggal? Saya tengok dalam tafsir Al-Muni tak disebut. Istadzinu Muhammad. Kalau diizinkan faq'udu, kalau tak diizinkan faq'udu. Maksudnya duduk, tinggal maksudnya duduk je kat rumah. Kalau Nabi izin, duduk rumah. Nabi tak izin pun duduk kat rumah. Layan apa ikut dia nak suruh. Gitu. Nabi kurang ajar dia. Jadi minta izin tu sekadar pelpahangi je. Kan bukan nak minta izin sangat. Jadi ini ayat ni. Kemudian dia kata apa dia? Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalau kamu bertegas, kamu akan tengok macam mana sikap mereka. Nescaya mereka akan lawan arahan kamu. Jelas bila lawan arahan Allah Ta'ala, lawan arahan Nabi bermaksud lawan arahan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni tak berapa nak nampak lagi dia lawan Nabi. Sebab apa dia? Dia orang tak pergi perang sebab minta izin dengan Nabi. Jadi dia ada alasan, saya tak pergi perang, Nabi izin. Nampak tak? Kalau kamu biar lock sikit, kamu kata infiru khifafan wa thiqalan, kamu akan tengok mesti tak pergi punya. Tak pergi. Dia tak akan pergi. Itu maksud daripada ayat ni. Okey. Kemudian dia kata Allah berfirman, mengapa kamu tidak biarkan mereka dengan permintaan izinnya, dan kamu tidak memberikan izin kepada sesiapa pun juga, agar kamu mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dalam menampakkan ketaatannya dan siapa yang dusta belaka. Kerana mereka bersikap keras untuk tidak ikut berperang meskipun kamu tidak mengizinkan. Untuk itu Allah memberikan khabar bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidaklah meminta izin untuk tidak ikut perang. Tidak akan meminta izin kepadamu, yakni untuk tidak ikut berperang. Maksudnya kita fikir tak? Allah Ta'ala sebut memperakui iman sahabat-sahabat Nabi ni. Tuhan kata innama la yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billah. Orang yang beriman tidak sama sekali akan minta izin. Maksudnya keimanan para sahabat ni Tuhan dah sebut dalam Quran, tak bincang. Ini juga menunjukkan, kata para ulama, kullu sahabati udulun. Kalau bincang dalam hadis, semua sahabat daripada segi keadilan dan keimanan dan agama mereka semua adil, tak dipertikai.
Tak ada orang pun dipertikai daripada segi keadilan, maksudnya kebenaran iman mereka. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billah. Siapa dia ni? Yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian dia kata, bila seterusnya dia kata pada ayat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan jiwa mereka, kerana mereka memandang bahawa jihad adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang boleh berjihad, siapa-siapa pun, kita ni satu masalahnya takut je lagi, kan? Ilmu kefahaman tu ada. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri taufik. Yang tu kata taufik tu, kan? Taufik ini Tuhan bagi pada orang yang dia nak. Sebab tu kita atas muka bumi ni, benda yang boleh kita buat hanya berharap mati dalam iman. Belum tentu kita mati dalam iman. Bersyishar wali min awliyaillah pada asalnya. Diriwayatkan anak murid dia pun ada boleh terbang, mati dalam keadaan kufur. Tak ada orang boleh jamin yang dia mati dalam keadaan seorang mukmin. Apa yang manusia boleh buat, kerja manusia berharap, sentiasa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tentukan kita di sebaik-baik tempat. Hatta Allah Ta'ala buat syurga, buat neraka pun, itu semua hak Tuhan. Sebab kita adalah milik penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bubuh siapa-siapa dalam neraka, tak boleh kita nak kata zalim. Sebab apa? Sebab kita ni milik mutlak Tuhan. Ikut dia nak bubuh mana. Tuhan beri pahala kat kita, tak ada orang boleh paksa Tuhan. Tuhan beri semata-mata atas keistimewaan daripada Allah. Apa yang hamba boleh buat sebenarnya hanyalah berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, bagi orang beriman, Allah Ta'ala berikan dua mata pada diri kita sebut tadi. Orang yang hanya menggunakan satu mata, tak akan mungkin nampak akhirat. Bila dia tak nampak akhirat, kita boleh tengok tindak tanduk dia macam mana. Nak baca lah, baca dia punya pergerakannya tak menjurus ke arah apa dia, nak memenangkan agama Allah. Selama mana tak nampak untung depan mata, tak nampak kehebatan di mata orang, maka dia tak akan buat benda macam tu. Orang yang beriman, walaupun kecil-kecil, nampak kecil di mata orang, tapi benda ni ada manfaat pada agama, dia tetap akan buat. Kenapa dia? Dia ada mata akhirat. Dia tahu dia buat ni adalah pelaburannya di akhirat kelak. Walaupun orang tak pandang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, taufik. Taufik ni tak ada orang boleh bagi. Ustaz pun tak boleh jamin yang dia ada taufik. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kepada taufik yang sebenar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita semua dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sambung sikit lagi. Maka ketika ada seruan untuk berjihad, mereka langsung bergegas dan melaksanakan seruan itu. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, yakni untuk tidak ikut berperang dari orang-orang yang tidak berhalangan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni tidak mengharapkan pahala dari Allah di akhirat nanti atas perbuatan mereka. Dan hati mereka ragu-ragu, yakni ragu-ragu terhadap seruan yang kamu bawa. Kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Okey, orang munafik, orang munafik. Yang pertama Tuhan sebut dengan perkataan innama, hanya saja, pasti. Perangai orang munafik ni macam mana? Dia akan minta supaya tak pergi perang. Pasti dia akan minta. Yang tu yang pertama. Tuhan ta'lil, Tuhan bagikan satu sebab. Yang ni dia kata fadhih, yang membongkar. Ayat ini membongkar sebab apa orang munafik yang menyebabkan tindakannya ke arah tu. Mesti dia bermula daripada dalam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Tuhan bagi indikator. Kamu nak tengok orang beriman macam mana? Iman tak nampak nanti. Amilus solihat, nampak indikator di luar, iaitu perbuatan luarannya itu adalah soleh, baik. Wal ladzina kafaru, orang yang kufur. Wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat dan janji-janji kami. Nampak? Tipu tak nampak orang tipu nanti, orang tak percaya, tapi perbuatannya melambangkan apa yang duduk nanti. Di sini Allah Ta'ala tunjukkan, Tuhan bagi ta'lil, Tuhan tunjukkan punca apa sebab mereka ni akan minta izin dengan kamu supaya tak berjihad. Yang pertama, mereka tidak ada iman. Mereka tak yakin pun dengan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Tak yakin langsung. Mereka tak yakin adanya hari pembalasan lepas pada mereka mati. Mereka menganggap mati-mati ya. Tidak ada lagi kehidupan lepas daripada mati. Dia bukan senang nak didik ni. Nak didik diri kita sendiri pun bukan senang. Merasai kehidupan selepas mana kematian. Kita ini berasa bila tinggal dunia ni tinggal habis. Tak jauh ni perjalanan kita ni, banyak lagi ni. Ni baru buat transit yang kedua, baru daripada alam roh kepada alam dunia, pada alam barzakh.
alam mahsyar, alam hisab. Banyak alam lagi ni nak pergi ni. Baru tempat kedua kita transit. Sekejap lagi nak pergi tempat ketiga. Nah, suka ke awak tak suka, awak kena pergi transit tempat ketiga dan seterusnya. Jadi kita orang beriman ada benda ni. Mereka ni tak ada. Bagi mereka ngelah dia kat sini. Ngelah dia dekat sini. Dah. Yang kedua, bila mereka tak yakin, dia akan pergi pada hati. Irtiyabul qulub, hati mereka bergegar-gegar. Ragu-ragu, betul tu nak kata Muhammad ni tak ada orang kata. Tapi betul tak cakap Allah benda gitu. Nampak. Dia beragu-ragu ni sebab apa? Tengok kepada Rasulullah, orang yang tak rajin nipu. Tak rajin cakap bohong. Tak. Dan banyak siri-siri peperangan Allah Ta'ala berikan kemenangan pada orang Islam. Tapi betul. Nampak. Dia duduk main, dia berperang dengan diri dia sendiri. Fahum fi raibihim yataraddadun. Yataraddadun daripada perkataan taraddud, maksudnya berbelah bagi. Tuhan letakkan yataraddadun dengan fi'il mudhari'. Apa maknanya? Tufidu istimrar wa dawam. Fi'il mudhari' memberi sebahagian daripada makna fi'il mudhari' ataupun present tense, memberi makna benda tu sentiasa berterusan. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah tu menggunakan perkataan ya'budun, present tense. Sebab apa? Bukan sekali beribadah. Daripada akil baligh sampailah ke mati, sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, sentiasa kerja dengan Allah. Kita ni kerja dengan Allah, majikan kita sebenarnya Allah. Tak, saya letakkan sebagai contoh, saya letakkan pada diri, tak, ada masa kita bekerja dengan majikan kita di sekolah. Saya bekerja dengan pelajar saya. Saya balik, saya berehat. Berpindah kerja adalah kerehatan. Tak, kita bekerja pula dengan anak-anak kita. Kita duduk dengan anak-anak, dengan isteri tu bekerja namanya. Kita berpindah kepada ilmu, bekerja dengan ilmu. Sebenarnya setiap hari kita tu bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari orang mukmin semua dia bekerja dengan Tuhan, sampailah dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yataraddadun maknanya berbelah bahagi. Masa bila belah bahagi ni? Sekali-sekala ke? Sentiasa. Orang munafik ni Tuhan azab dengan hati dah lagi. Sepanjang hidup dia tu sentiasa taraddud. Betul kedok tu kan begini. Sentiasa. Hati tak pernah tentram. Tak pernah tentram. Ni benda yang Allah Ta'ala beri pada orang munafik. Okay, terus sikit lagi, kita ambil sikit lagi. Dia kata kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya, yakni mereka bimbang melangkahkan satu kaki dan menarik kakinya lain. Mereka tidak punya langkah yang pasti dalam segala sesuatu. Jadi mereka adalah kaum yang selalu diliputi dengan kebimbangan, tidak ke sana dan tidak ke sini. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, nescaya ia tidak akan mendapatkan jalan. Allahumma hdina insya-Allah. Jadi kita berhenti sampai sini dululah, berhenti sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membimbing kita. Kita tak ada kekuatan, kita tak ada kuasa yang hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhenti setakat dulu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Saya buka 1-2 soalan kalau ada. Tak ada ustaz padan-padan ustaz 3 jam ni ustaz. Nak ni. Okey, ada? Ya, sila. Kita tadi yang memaafkan bukan. Dalam kejadian-kejadian lain macam Sabrangul, dengan pasal tak mau kemudian dalam Al-Quran pada waktu Malik yang suka daripada Ubay Abdullah bin Umi Maktum. Okey. Perbuatan-perbuatan yang satu menunjukkan kelemahan. Tapi sebab itu kelemahan Nabi, cantik soalan. Kelemahan Nabi itu dipanggil kelemahan dalam ismah, penjagaan daripada Allah. Maksudnya setiap daripada kesilapan yang Nabi buat segera dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau orang kritik Quran ni Muhammad yang tulis, kalau Nabi tulis, Nabi akan sebut semua kesalahan. Nabi akan cerita hak molek-molek je. Macam kita lah buat report kan, mesti nak cerita hak bebel je. Bentang kat depan hak comel-comel. Hak tak comel tak masuk dalam report kan. Sempat tak, nanti kita betulkan balik kan. Tapi dalam Quran semua Nabi cerita. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa apa memasang muka wahai Rasulullah? Apa memasang muka? Nabi sebut tegur, afallahu an kalima lima adin talahu. Tak, buat apa Allah Ta'ala maafkan kamu, tapi kenapa kamu beri izin pada dia? Nampak? Teguran-teguran itu dimuatkan dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan Nabi tidak bercakap melainkan dengan wahyu daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tak ada soalan dah? Naktafi bihadzal qadar, cukup sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.